أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersama malam ni, kita bercakap malam ni tentang adab yang perlu ditanam di dalam diri anak-anak kita terhadap jiran tetangga. Yang mana jiran ini tuan-tuan adalah suatu nikmat yang besar yang dikurniakan oleh Allah pada kita. Bagaimana manusia yang tidak berjiran, Allah Ta'ala saja tahu susahnya hidup, tak ada jiran tetangga. Duduk padang pasir, cukup dengan anak bini saja. Hidup pun tidak meluah, nak cakap pun tak ada orang. Itulah kalau ada kecemasan dan keperluan, amat payah untuk nak meminta bantuan. Jadi ibarat seperti seorang yang berada dalam penjara. Bila duduk dalam penjara ni macam tak ada jiran lah. Tengok saja orang ada, tapi tak boleh nak tolong. Seksanya, deritanya duduk bila tidak ada hubungan dengan orang di sekitar kita tuan-tuan. Sebab itulah para ulama kita mengatakan bahawa jiran ini adalah satu daripada sebab hubungan yang dekat dengan kita juga. Kalau kaum kerabat kita itu dekat, waktu memang biasa dah. Moga dia ada hubungan dengan sebab mak pok kita, tok ki kita, tok nyang kita. Sebab itu kita ada hubungan dengan orang yang dekat dengan kita, iaitu kaum kerabat kita tuan-tuan. Jadi jiran ini pun dekat dengan kita. Cuma dekatnya bukan dengan sebab pertalian darah. Itu yang biasa kita kok bila sebut dekat ni kok kerana ki anak wana, ki hubungan pertalian darah. Itu yang biasa kita faham bila sebut tentang jiran ni kok, kita ingatkan bukan orang yang dekat dengan kita. Padahal yang kita sebutkan bahawa jiran ini dia dekat dari sudut tempat. Dari sudut tempat duk berepek dengan kita. Dari sudut tempat dia ni orang yang paling dengar sekali dari rumah kita mendapa jadi di rumah kita. Dialah yang paling awal sekali mari. Dialah orang yang paling awal sekali sapa kalaulah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi atas dasar inilah kita kena ada adab dengan jiran ini. Kerana Nabi SAW sendiri memberitahu bahawa orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, tandanya ialah memuliakan jirannya. Sebegitu juga Nabi SAW memesan kepada Abu Zar, apabila masuk kuah, mu tambah air banyak sikit, lalu mu atalah, ululah ke rumah jiran. Kerana dalam hadis yang lain Nabi kata tidak beriman orang yang mana tidur dengan kenyang neting
tapi jirangnya lapor keadaan mereka ini kebuluran. Ini asas yang mengaitkan hubungan kita dengan orang tepi rumah kita, dia kaitkan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Moga hubungan manusia ni tak boleh lari. Bila duduk atas dunia, tentulah ada yang duduk dekat dengan kita, ada yang duduk jauh dengan kita. Namun setiap orang ada hak yang perlu ditunaikan. Jadi jiran ini tuan-tuan, kalau kita tanya siapa kita dan siapa jiran kita, boleh jadi ramai lagi hak tak tahu apa jiran ni. Siapa dia hak jiran ni? Ya, memanglah kalau dilihatkan daripada hadis Nabi SAW, baginda membilang 40 buah rumah. Itu yang disebutkan daripada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Ya'la daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi menyebutkan haqqul jar arba'una daran. Hak jiran itu 40 buah rumah. Hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha, yaminan wa shimalan wa qaddama wa khalf. Iaitu belah ni 40, belah ni 40, belah ni 40, belah ni 40. Pak dahak 40 buah rumah. Itu yang disebutkan oleh hadis Nabi riwayat Al-Imam Abu Ya'la, bahawa jiran ini adalah orang yang berada 40 buah rumah. Sebagaimana yang dikuatkan lagi dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani daripada Ka'ab ibn Malik, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, lalu beliau mengadu, wahai Rasulullah, saya tinggal di kawasan sekian-sekian, lalu yang paling teruk sekali yang mengejek, yang menyusahkan saya ialah jiran hak paling dekat sekali dengan tempat tinggal saya. Lalu Nabi SAW mengutuskan Abu Bakar, Umar dan juga Ali radhiyallahu anhum supaya pergi ke masjid, lalu membuat pengumuman di pintu masjid. Lalu mereka membuat pengumuman, ala inna arba'ina daran jar wala yadkhulul jannah man khafa jaruhu bawa'iqah, man khafa jaruhu bawa'iqahu. Itu hadis yang mana 3 orang sahabat melaungkan di pintu masjid, sesungguhnya jiran itu adalah 40 buah rumah, tidak masuk syurga orang yang mana jirannya takut resah dengan kerana dan perangai dia ini. Jadi berdasarkan pada inilah tuan-tuan yang kita nak lihatkan pada malam ini, bahawa antara yang perlu kita didik daripada awal hormat jiran ini ialah anak kita. Kerana itulah dalam hal ini Nabi SAW tidak lupa mengajar pada kita supaya ajar anak-anak kita bagaimana cara mereka hidup berjiran. Kerana masalah dalam dunia hari ini, ia jadi kelahi ki berjiran, ia jadi tak tegur kerana ki berjiran, ia jadi keadaan boleh berlaku perkara yang tidak diingini kerana ki duduk dekat berjiran, yang menyebabkan adanya saing menyaing antara satu sama lain, hasad deki. Bahkan kadang-kadang kita lihat adanya hal-hal yang tidak baik bila berada di dalam keadaan hidup sentiasa memerhati dan mengamati apa yang ada pada jiran yang sebelah ini. Jadi apa yang kita nak faham pada malam ini, bahawa Nabi SAW tidak lupa mengajar kita macam mana ajar anak kita dengan jiran kita. Itu tajuk kita malam ni.
Itu awal Nabi bukan ajar orang tua je cara berjiran. Dia ajar juga cara budak-budak bila hidup berjiran. Yang itu yang kita nak baca pada malam ini, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, yang di mana hadis itu daripada Amru ibn Shu'aib. Hadis Amru ibn Shu'aib yang menyebut baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis baginda, antaranya yang disebutkan, wa idza ishtaraita fakihatan fahdiha ilaihi. Apabila membeli buah, ke jiran, kata Nabi. Ini asah dalam persoalan hubungan dengan jiran. Jadi bila beli buah, kepada jiran, Nabi kata, kita tengok semula amalan kita belum ni. Beli durian, kulit habis tong sapok 3-4 supik durian, tak tahu mana. Hak tengoknya hanya kulit durian, capuk kulit durian. Kadang-kadang capuk kena atas kepala orang di sebelah pula, bang di kulit durian. Durian tak ada, kulit aja kena atas kepala orang. Ni contoh yang kita kata tidak baik, iaitu beli buah tak ada beri kepada jiran ni kan. Jadi buah ini adalah salah satu daripada isyarat saja. Bukannya nak khabar beli buah semua hari-hari. Jangan kita duk faham hadis ni kok beli buah baru wi ke jiran. Beli benda-benda lain tak wi. Jadi asal beli buah baru wi ke jiran. Kerana faham hadis ni betul benda. Asalkan buah baru wi. Ni kita beli buah anggur baru kita wi. Kita beli buah lima musim musim banyak lima mandarin, musim dia beli 5 baru wi. Jadi buah lain tak wi. Buah lain tak wi dah. Buah lu bukan buah dia tu. Buah lu kuih. Nak wi mana? Hak teruk lagi wi buah nombok. Mana mari aku nak wi buah nombok. Mana? Ini kata bagaimana kalau kita nak khabar ni, Nabi buat contoh je. Mau beli buah, Nabi kata mau wi ke jiranmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam taf'a, kalau mu tak mau wi. Kalau mu tak mau wi, mau beli tapi mu tak mau wi. Wah banyak. Balik berendek. Macam-macam pisang pun ada, duku lasak pun ada. Macam-macam jenis buah yang beli ke dia. Ada kadang buah orang tak aja beli. Buah orang hak tak ada pun. Buah Melaka. Kau tak mari. Tu buah juga. Buah nak kata yang mana kita sebutkan bila kita tak berwi, Nabi ajar adab dia kepada kita. Nabi kata wa illam taf'al fa adkhilha sirran. Kalau mu tak berwi, mu masukkan buah senyap-senyap. Mu masukkan senyap-senyap. Nak masuk senyap-senyap warna main beg plastik 2% se. Itu tak ada beg plastik pula. Walau peri dak apa juga boleh ke buat buku-buku boh dalam beg plastik. Ni kena bayar supik pula. Supik kena bayar. Adi payah dia kata. Wa alik. Dah ada keadaan gatung tekok pisang. Wa alik. Nak naik motor tak tahu nak buh. Dah supik tak ada. Adi gatung tekok pisang tu. Wa alik dengan motor prek gitu. Pisang duk di tekok kata. Ni kakak yang Nabi kata kalau mu tak mau wi wa asuk senyap-senyap. Jadi masuk dalam rumah mu senyap-senyap, ini adab yang diajar oleh Nabi kalau mu tak berwi. Bukan Nabi paksa wi kan. Cuma nak kabarnya bila mu beli hak moleknya mu wi. Kalau mu tak berwi, masuk dalam rumah senyap-senyap. Itu. Kerana cara tu.
Bila beli kau, buat tumbik dulu, endeng dulu, tunjuk dulu. Yang menyebabkan kita kata masing-masing pakak ngendak, masing-masing pakak perhati. Mendapa hak jirang dia beli hak dia. Ini kakak kita kata tak kena. Mengikut hadis Nabi, Nabi kata wak masuk dalam keadaan senyap-senyap. Jadi setengah-setengah kita tuan-tuan nak boleh ke masuk dalam rumah tu kau endeng dulu. Endeng dulu. Setengah-setengahnya lah, bukan semua. Bukan semua. Tu. Nak masuk dalam rumah, ambil dulu deriang hak besar kali. Hak kecil nusuk, takut orang tengok murah. Lihat kecil, bapak kali tunjuk. Tu belah-belah kunci pintu pagar, belah-belah duk pegang deriang hadi. Salah ambil kunci lepas lucuk bang di kaki. Boleh peedah saja. Moga nak tunjuk deriang ke orang sangat. Ni setengahnya. Gitulah kita kata. Beli udang galok besar pelepahnya. Hak tu hak tunjuk ya. Hak alah udang baring tak tunjuk hak tu. Malu kau orang. Ikan layak. Ikan layak dak apa nak tunjuk. Dak apa nak uih. Nampak kau orang. Api beli ikan bau. Allah 2 hari. Duk makan lagi, duk taruh ke dia. Duk perangak ke dia. Dia pulak duk laung pulak dalam rumah. Biar orang dengar. Mana ikan bau kita kat mana? Allah, nyewa laung ke dia, tak ada kerja. Anak-anak pulak nyekabur suruh kelahi ikan bau. Mungkin kelahi kat pagar kuat ke. Memai, ikan aku, ada ikan tak ada. Nak kabur biar orang lain dengar. Ni kakak-kakak yang kita nak kata dak apa kena tuan-tuan dalam hidup berjirang tadi. Bukan masalah ikan saja, bahkan kadang-kadang melibatkan pada jenis paper budak-budak pun jadi kelahi juga. Nya beli hak mahal kali. Jenis basuh nang riasa. Hak tu nya duk rubuh di ampaian. Hak tu ia duk jemur di ampaian, hak pakai dalam rumah pakai kain laping je. Apa kawan tu apa merah punggung-punggung. Nyawi pakai hak tula 2-3 hari kadang-kadang dak tukar. Api hak buat endeng. Hak tunjuk di ampaian, hak jenis mahal kali, narias keping. Jenis bahasa dia kata nampak sangat. Kadang badi di antara sama jirang ni. Ini kakak yang tidak kena dengan apa yang kita nak sebut pada malam ni tuan-tuan. Pakaian hak mahal, hak tu lah jemur luar. Pakaian hak murah-murah, hak bandar hak tu jemur dalam tandah. Wayo orang dak nampak. Ni khabar bagaimana benda-benda yang melibatkan pada hidup berjirang. Yang jangan diajar anak daripada kecil hidup gitu dah. Anak jak pada kecil. Makan daging, makan ayam. So pergi main luar. Ayam kawan tu. So pergi makan luar. Nampak sangat makan ayam hari-hari. Belah-belah main bola, main tali skipping pula. Main tali skipping mulut penuh dengan ayam. Akhir lekat rebah situ le. Nak kata inilah benda yang perlu kita elokkan. Jangan nak nonjol sangat hak kita ni ada tuan-tuan benda gini. Nabi kata kalau mu dak leh muat masuk senyap-senyap. Jadi proses ni kena ajarkan anak kita dari awal dah. Kerana ia akan besar, dia akan hidup dengan orang pula. Budak tu akan jadi jiran orang pula bila-bila. Sama ada kita dah tua, bila-bila dia nikah, lalu pergi sewa, pergi beli rumah atau buat rumah di kampung orang. Ataupun juga kita kata tadi, kita tak ada dah pun dia akan jadi jiran orang pula. Jadi benda ni dia belajar. Benda ni dia tengok. Mak ayah dia
Dia tengok perangai mak ayah dia buat gua ni dengan jiran tetangga ni. Oleh sebab itu Nabi kabur dalam hal ni mengajar pada kita supaya kita tahu adab-adab yang patut kita jaga semasa kita hidup berjiran. Dipesan oleh Nabi dalam hadis ni, di hujung hadis mengatakan wala yakhruj waladuka liyughiza biha waladah. Jangan anakmu tubik mai luar untuk nak buat marah, untuk nak buat nangis, untuk nak jadi bagai orang panggil apa, untuk nak suruh jadi anak jiran tu ngamuk. Moga tengok anakmu ada buat mu buat balik tadi. Jadi jangan cari setara tu ni nak kabur. Dalam hadis ni terang Nabi kabur, jangan mu lepas anak mu supaya anak jiran tu jadi ngamuk, jadi nangis. Mu jangan ada buat gitu sama kali. Ni asas kepada tajuk kita malam ni. Bagaimana Nabi ajar kita dengan anak. Mu jangan duk ajar anak mu tu daripada kecil lagi perangai nunjuk ke anak jiran tu, menyebabkan anak jiran nangis ngamuk nak juga. Susah kali orang tu. Tengok pula garik dah. Kedai tutup pula garik. Allah, dah akak nak pujuk kawan tu. Tengok kakak hak tak ada dah. Kedai tutup dah. Wa alik aiskrim. Kedai tutup dah. Nak garik lele dah. Makan luar pula. Oh, pas batang aiskrim. Pas sekung. Dah. Adik anak jiran melihat jadi nangis. Waktu ubik pula ada pistol dia baru beli, kedai tutup dah. Oh, wak alik gok tembok jugalah masegang dia. Kedai duk tembok kok. Ambak tengok orang nak tembok habis. Dia kata, kawan tu nak pergi cari tak ada dah, malang ngamuk tak tahu. Ketidur kena piak. Pas ketidur kena godang dia ayah dia, moga duk ngamuk nak ke masigang, nak ke pistol orang. Ni wak alik ke belong. Kan barang mahal belong. Tahu? Wak alik belong, duk main belong. Jadi tengok dia anak dia. Nangis hanya nak belong juga. Ada belong. Cari tak tahulah ayah ke Allah. Nak pujuk anak ni tak ada belong, tak ada. Akhir pas ke kondong pun. Tahu? Tiuk juga ui. Ambil lah. Apa tak ada sangat. Nak ganti ke belong hadis. Ini siapa tahap gitu semua. Moga nangis nak belong juga. Ini kakak dia kata bagaimana kadang-kadang jadi nyusuh kita hidup. Bila hidup dekat kena jaga benda-benda gini tuan-tuan. Jangan siapa anak kita ini menunjuk perangai yang tidak baik pada anak jiran yang berada di sebelah kita ini. Jadi asas yang kita nak sebutkan di dalam hal ini yang mana diterangkan oleh para ulama kita ini, bagaimana kita kena ajar adab-adab yang perlu ada pada anak jiran kita dan anak kita sendirilah. Antaranya yang kita melihat kepada hadis Amru ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi, dan juga Abu Syekh menyebutnya dalam kitab Taubikh min hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah ma haqqul jari 'alal jar. Wahai Rasulullah, apakah hak seorang jiran terhadap jirannya? Lalu diterangkan oleh Nabi kita ada beberapa perkara yang kita sebutkan selain daripada yang kita sebutkan tadi. Pertama sekali katanya iza staqradaka aqradtahu. Iza staqradaka aqradtahu. Bila ia minta pinjam, mawi pinjam. Bila minta pinjam, wi pinjam. Itu adab tu kena ajar ke anak kita. Bila duduk dekat dengan jiran ni nak pinjam, wi. Pinjam bukannya barang yang mahal sangat, pinjam galuh je.
Ya galah nak kait buah je bukannya benda hak minta tu pitih. Pinjam galah je. Tu pun dak nak ui. Pinjam tangga. Pinjam tangga pun dak ui. Awak tu nak betul ada piring astro dia dak ui walaupun kakak kita kira modok sangat. Pinjam cok. Pinjam cok. Kelahi nak tetok orang apa. Tak. Tu kadang-kadang pinjam cok je. Cok caku, nak caku orang budak dak. Lambat gato. Nak caku orang. Tu cok tu tak buat dak apa. Dia orang caku atas mu dak apa dia kata. Ni kadang kena sindir apa tahap yang kita kata kakak yang terlalu remeh sangat tuan-tuan deh. Gitulah juga lagi kakak-kakak lain yang libatkan sepanah. Panah kakak bukannya luwak. Apa nak pinjam panah tak ada. Berapa mu nak mak? 14. 15 ada mak, 14 tak ada. Oh ya buat kedai nombor hak pelik sama. Salah nak 15 ah. 15 hak betul yang nak 15. Nanti tengok ada 16 hak ada, 15 tak ada. Kita salah juga kabur. Tengok. Orang naik senombor je naik senombor. Tak ambil panah dia tu ke orang dia nak kata ni kakak. Yang kita kata hidup ke menjang bukannya luwak. Yang disebutkan adab kena ajar pada anak. Ini dalam hadis yang disebutkan daripada Amr ibn Syu'aib tuan-tuan. Kemudian lagi Nabi menyebut lagi wa iza sta'anaka antahu. Kena ajarkan kalau dia yang minta tolong kena tolong. Kena tolong. Minta tolong. Itu. Kadang-kadang kita tengok sangat kawan tu kena tambah, kena ikat di dapur. Ada gitu tolong. Moga takut. Tu. Takut ada orang jahat, takut ada orang curi, dak tolong lok gitu kat rumah kita. Tolong buat apa? Ini kakak kita kata dak kena. Bila dia minta tolong, kita tolong. Pertolongan yang tak luak pitih pun. Bukan benda hak minta tolong tu kena buat habis pitih. Kadang-kadang minta tolong kakak hak mudah benar. Tolong tengok rumah je. Tengok rumah. Habis pitih. Tak ada habis pitih tu tengok je. Balik raya 2 hari. Ataupun cuti kolok. Atau cuti raya. Balik 2 hari. Tolong tengok rumah je. Hak tu pun tak boleh nak buat. Bukan tolong tengok. Tolong kebah ketek barang ada. Yang setengahnya menjadi satu masalah. Bila hidup berjirang. Jirang yang membawa masalah. Di Singapura baru ni. Masalah berjirang di Singapura baru ni. Melibatkan pada jirang yang memasang CCTV tu. Di serata tempat. Bukannya nak ngendak orang curi. Nak perhati jirang buat apa. CCTV-nya ada ke muka pintu. CCTV-nya ada ke dapur. Sekodeng tengok orang buat benda. 24 jam. Benda apa ada di sebelah dia tahu. Ini tak siapa lagi kampung kita takak ni. Tak berlaku lagi. Tak jadi lagi CCTV penuh ni tak berlaku lagi takak ni. Akan narak lagi tu dia akan mari narak tu. CCTV 5-6 boboh. Duk tengok jirang duk buat mendapur. Ini yang kata mengganggu privacy. Kalau begini jangan jadi siapa bermasalah kita hidup berjirang dengan sebab terlalu beri sangat perhatian pada jirang tetangga kita dengan memasang CCTV di tempat yang tidak betul. Duk ada CCTV ke bilik tidur orang tu kakak mendapa gitu. Duk main hadap CCTV ke bilik tidur orang. Ini semua ni mengganggu belaka. Zaman dulu sistem lain. Dulu panjang pohonnya ngendak anak dara mandi petang-petang. Zaman dulu CCTV juga. Waktu CCTV khabar diri. Petang khabar. Ada pohonnya, pohon pinang. Pohon pinang tak ada takut boleh naik ke dia. Kis kodeng punya pasal. Kuat tak kuat CCTV pas kata pohon pinang naik. Tu zaman dulu. Hilang sekejap. Ala ni mari pula dah betul lain pula.
Zaman dulu perangai hak lama. Perangai orang tua lama dulu wah hidup pak tinggi. Jadi mari anak zaman kita ni kak duk main gantung di pencawang pula. Kerjaan tak ada. Tiru mak pok dia dulu. Ayah dia dulu memanjat pohonnya. Nak ngorak mak dia. Mari dia pula khabak pencawang pula. Boleh cari tak mengaku. Duk senyap. Dalam internet orang duk tahu belaka dah. Muka dia orang tengok belaka. Ni bukan hak sekolah rendah. Ngaji rata masuk universiti belaka dah. Duk main kakak-kakak. Duk duduk pak tinggi. Tunjuk terror ke dia. Ini yang kita kata. Perangai duk pak tinggi ni jauh pada zaman dulu dah habis-habis. Dia narak ke anak cucu. Pakai hari ni. Duk pakai gantung di tempat-tempat bahaya. Yang mana ia adalah suatu benda yang kita sebut tuan-tuan dilarang oleh agama kita. Siapa dia yang mana mati dalam keadaan yang kita sebutkan tadi di tempat tinggi, maka dalam neraka Tuhan akan tempat tinggi supaya dia ulang lagi nyakit kematian dia tadi dengan azab yang pedih dalam neraka. Itu hadis yang telah menyebut siapa dia mati dengan jatuh dari tempat tinggi, nyawi tempat tinggi. Siapa dia mati dengan sebab rodok besi ke perut, maka diberi besi supaya rodok perut dia mula dalam neraka. Siapa dia mati dengan minum racun, bahan kakak-kakak beracun, maka Tuhan racun dalam neraka. Adalah sama saja azab bagi orang yang mencari pasar, naik pak tinggi, mencari panggil keseronokan enjoy, tapi dengan perbuatan yang kita sebut membahaya, yang dilarang oleh agama kita ini. Kemudian lagi tuan-tuan disebutkan oleh hadis kita ini lagi, wa in marida'utahu, bila ia sakit munawak dia. Bila ia sakit nawak dia. Ini dia anjurkan oleh hadis kita ni adab perlu diajar pada anak-anak. Tanya khabar. Lama tak nampak. Ini kakak yang mana kita melawat bila ada yang sakit tuan-tuan. Wa in ihtaja a'taitah. Bila ia kendak sesebarang, maka mawi ke dia. Dia nak mendapat mawi. Itu adabnya kena tunjuk ke anak-anak ni. Benda hak dia nak tu bukan benda mahal tuku je. Nak pinjam tuku. Tuku adik. Bukannya benda payah sangat. Ada pang basikal. Berapa sen sangat pang basikal. Tu senang perkara yang mudah. Dia nak sesuatu mawi ke dia. Ini yang kita kata adalah sempadang yang mana ianya diharuskan lah. Mitok kakak haram tak boleh. Tak boleh bui. Tu kakak haram mitok daripada kita tak boleh bui. Kalau pun jiran pun bui pohon bunga-bunga tertentu. Nawak kerja nyembuh apa benda. Ini kakak yang tak boleh bila melibatkan pada perkara yang melanggar kepada adab agama kita dan hukum hakam tuan-tuan. Lagi yang melibatkan katanya wa iniftaqar ata alaih. Maknanya apabila kamu tengok dia dalam keadaan berhajat perlu pakai dia, dalam keadaan tadi kamu bantulah dia, berilah kepada dia, sediakanlah apa yang kamu boleh bagi kepadanya. Wa in asabahu khairun hannaitahu, alaulah dia boleh benda baik memberi tahniah pada dia. Kalau dia boleh kejayaan, boleh anak naik pakak, ataupun juga berita gembira yang lain-lain lagi lah, yang mana baik dah daripada sakit umpamanya, ataupun juga dia balik dah Mekah. Semua ni perkara yang baik, kamu berilah tahniah pada dia. Tu ucap tahniah.
baik belaka tahniah lah, selamat belaka dah. Ini ucapan yang dah habis selesai pun. Bukannya habis, boleh mesej WhatsApp pun boleh juga. Bukannya orang suruh bayar mana benda hok kadang-kadang senang untuk kita buat. Kita berilah tahniah tuan-tuan. Kalaulah terkena musibah, maka takziah lah pada dia. Ucapkan takziah kalau dia ditimpa sesuatu kesusahan, musibah, kematian. Yang ini yang kita kata adanya kemesraan. Walaupun dengan kata-kata, dak ulur batuan pun, cakap pang saja pun dah dikira okey dah. Ini yang diajar oleh Nabi kita, biar anak kita tengok benda-benda begini berlaku dalam hidup kita ini. Wa imma ittaba'ta janazatah. Apabila dia mati mu ikut jenazah dia. Ada kelapangan, ada waktu kita ikut jenazah. Kerana kematian ini tahu sajalah. Orang seolah-olah duduk dalam keadaan yang paling rendah kali dari sudut perasaan. Mudah nangis sangat. Lambat tengok nak ada nangis. Lambat sedih nak nangis. Moga sudah jatuh ditimpa tangga, orang panggil. Jadi dalam keadaan begini Nabi kata mu ikut jenazah dia mungkin. Mu jangan duk lok kawan tu tanah 5-6 hari tu. Dak tahu, lama dak nampak. Tu pergi kusuf. Duk tunggu pas minggu dak nampak. Wah, ada 2 minggu duk tanya orang mana, mu dak tahu. Kawan tu tidur dah tanah tu. Ini yang kadang-kadang kita sampai gitu sekali dak sedar kematian berlaku pada jiran tetangga, maka hal begini perlu diberi perhatian tuan-tuan. Kemudian lagi kamu janganlah mengangkat binaan lebih tinggi menyebabkan angin terhalang daripada rumah dia kecuali dia izinkan. Sampai tahap tu akak binaan tambah tikak biar rumah jadi tinggi pada dia. Tu kena minta izin. Nak kabur kerana mengganggu angin. Mengganggu angin bertiup tu. Adik tak kena ke rumah dia kerana rumah kita tinggi berdoa. Ini kena kabur sepatut. Kena kabur sepatut. Yang kita kata itu adabnya. Memang hak kita nak buat tinggi menara Petronas pun. Dia nak marah tanah kita. Tapi dari sudut adab yang mana disebut oleh Nabi, adabnya gitu. Supaya jangan kita buat tak kabur sepatut. Kabur kerana itu adab dalam hidup berjiran tuan-tuan. Kemudian lagi ditambah lagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda mengatakan wala tu'zihi birihin qidrika illa an taghrifalah. Jangan menyakiti dia dengan bau periuk belanga kecuali hulu gak, kecuali senduk ke dia juga. Ni adab juga. Adab juga memasak tu bau tu. Mu jangan duk sakiti dia dengan tak ada benda. Nabi kata senduk juga juga. Tu dah awak kakak kadang-kadang ni cari polok biar bau kuat. Ada setengah orang ni nak so sedap bau boh polok daun tu daun ni. Nak sedap bau lagi kata boh daun ni. Daun ni wangi dia kata. Bau habis seluruh. Ni setengah orang. Ayam kalau gula tak apa bau. Bakar. Ayam bakar bau sedap dia tu. Nasi minyak. Nak boh kakah dia biar bau nasi minyak jauh sekapung. Bau. Setengah orang yang kita kata awas ngelengnya cari ke dia biar bau kuat lagi sedap power dak main power saja dak. Dia tak tahu kalau benda tak
boleh menyakiti pada jiran lain. Jadi Nabi kata mu jangan sakiti dia dengan bau daripada puyuk mu, kecuali mu pergi senduk wi ke dia barulah mu boleh buat bau-bau hok mu nak buat hadi. Tak macam ni bau aising vanila pulak boboh. Buat padang hok tu pulak cari hok perisa naka pulak. Hok naka pulak boh. Ada tu pulak cekoh deriang pulak boh. Makan dok boboh je dok. Hok kata biar bau kuat. Ada semua orang boleh bau dengan bauan masukkan tadi. Ini Nabi kata mu jangan nyakit gitu. Mu jangan buat nyakit dengan bau. Bau pun tak boleh cukup. Sampai tahap tu kita kata bagaimana melibatkan pada perangai hok berat-berat. Main capok sapok, main duk bakar sapok dengan keadaan bau berasak masuk dalam rumah orang. Ada dok tubik-tubik bau asap ni anu-anu apa jadi batuk. Bela pulak nyamuk Aedes, nyamuk Zika pun. Wah, pulak boh tepi pagar habis nyakit orang. Tentulah kakak tadi paruk lagi banding ngebau hok kita baca pada malam ini tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak sebutkan di sini bahawa ada inilah yang perlu anak-anak kita tahu. Yang mana kita nak mengajar anak tak ada masa dah. Jadi perangai kita lah. Perangai kita lah kita kata anak-anak tengok macam mana kita layan jiran kita. Inilah yang kita harap menjadi pelajaran berguna kepada anak-anak. Untuk kita nak bilang boleh salah. Tapi amali, praktikal kita dengan jiran diperhati oleh anak-anak. Mereka faham bagaimana ayah dia layan, mak dia layan jiran dia. Ini pelajaran yang berguna yang diharapkan bila dia besar, bila-bila dia tu sama beramal semacam mana yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi, supaya kita sentiasa memberi perhatian dalam hal ini, kerana adab ini kena latih daripada kecil. Kalau kecil tak tahu, bila besar koh teruk. Kadang tak tahu hidup berjirah. Pinduk 5-16 kapung kelahi orang belaka. Semua orang tahu belaka. Daripada kapung sebelah nu lagi kelahi dah. Mari kapung kita kelahi pulak. Pindah kapung ketiga pulak kelahi pulak orang. Jadi jangan benda-benda begini boleh menjadi satu perkara yang kita kata lekat pada anak-anak cucu kita pulak. Biarlah dianya habis setakat kita. Sudahlah. Berilah pengajaran dan berguna untuk anak-anak bagaimana cara mereka nak melayang jiran bila mereka membesar pada satu masa nanti. Itulah dulu pada malam ini. Moga apa yang kita dengar dapat diamalkan dengan sebaik mungkin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.